Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu lagi dalam siri Temu Minda. Pada malam ini kita nak berbincang tentang angka, tentang data, statistik, maklumat yang datang daripada data dan statistik, apa kepentingannya, apa maknanya dalam kita memerangi COVID-19 dan sebagainya. Dan untuk membicarakan perkara yang sangat mustahak ini, di studio bersama saya dan saya nak ucapkan selamat datang. Yang pertama, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia. Ketua Jabatan Statistik lah. Ya. Okay. Tapi istilah profesionalnya perangkawan. Dan Datuk Dr. Nur Hayati Rosli, Pengarah Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi mula-mula dengan Datuk Seri Dr. Uzair. Sekarang ni banci. Ya. Kita tahu banci penting, tetapi makna banci itu kepada saya lah, kepada Datuk Seri memanglah kerja sebagai perangkawan dan kepada kerajaan penting. Saya letak sebagai rakyat biasa. Apa yang saya nak kisah sangat tentang banci? Terima kasih kepada Datuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar. Jadi berlanjutan dengan apa yang dikemukakan tadi tentang apakah yang dimaksudkan dengan banci dan sejauh mana ia kepentingan dan apa maknanya kepada kita semua. Jadi kalau kita lihat, banci ini adalah proses di mana kita menyusun, mengumpul maklumat yang komprehensif, yang mana ia melibatkan aspek yang berkaitan dengan kependudukan, demografi, sosial dan juga alam sekitar. Jadi di situ kita boleh melihat bahawa data ini sebenarnya memperihalkan tentang kehidupan kita. Dan kehidupan kita pastinya akan bergerak daripada satu tempoh ke satu tempoh. Dan perkara inilah dilihat dari segi statistiknya. So dengan adanya statistik, maka kita boleh menentukan apakah perkara-perkara yang berlaku dan apakah tindakan yang patut kita ambil. Dan yang paling penting juga ialah kita perlu merancang supaya apa yang telah ada sekarang dapat ditambah baik jika ada kekurangan, kelemahan, dan jika telah baik, apakah perkara yang boleh ditambah baik lagi. So di sinilah yang kita ingin nyatakan bahawa kalau kita lihat cara mudahnya Datuk, kalau kita dulu di sekolah, bagaimana seorang guru itu boleh melihat pencapaian para pelajarnya dengan mengadakan sistem peperiksaan. So dengan adanya peperiksaan tersebut, maka akan keluarlah data-data berapa yang berjaya, berapa yang dapat A, B dan C. Dan bila adanya maklumat A, B dan C ini dan ada juga yang tak lulus, maka akan diambil tindakan. Apakah corak yang perlu dilakukan untuk memperbetulkan para pelajar yang pencapaiannya tidak baik di peringkat D. Mana data tu akan memberikan satu panduan untuk tindakan penambahbaikan dilakukan. Itu cara yang lebih mudah dalam kalau kita lihat di segi pendidikan. Dan juga kita boleh lihat dari perkara-perkara yang lebih besar dalam mengaturkan kehidupan kita ini, juga kita kena ingat bahawa banyak perkara yang perlu dilaksanakan oleh sebuah kerajaan. Misalnya untuk menentukan keperluan kesihatan, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya. Dan pastinya pelaksanaan banci penduduk perumahan akan memberikan satu maklumat yang amat komprehensif untuk negara kita. Dan apa yang ingin kita nyatakan, bila rakyat bersama-sama dalam pengkumpulan banci ini, maka rakyat akan dikembalikan manfaatnya dalam bentuk polisi-polisi yang dilaksanakan oleh kerajaan, dan datang bersama-sama polisi yang dilaksanakan oleh kerajaan itu adalah peruntukan, penyaluran sumber, apakah yang patut diberi keutamaan, terutamanya waktu sekarang mungkin keutamaan dari segi kesihatan, pekerjaan dan sebagainya. Mungkin kita akan periksa lebih lanjut selepas ini, Datuk. Ya, terima kasih. Yang dikatakan literasi statistik, sebabnya saya tanya itu ialah bagi setengah-setengah orang, data tu banyak. Dia dihidangkan dengan beberapa muka surat. Ada macam-macam angka. Jadi bagaimana dia nak tengok dan menafsirkan? Terima kasih Datuk. Dari segi literasi ini, data tu biasanya dikeluarkan dalam berbagai corak, bentuk dan berbagai dimensi.
dan pastinya sesuatu data yang dikumpulkan ada objektif yang tertentu. Jadi dari segi literasi tentang statistik ini ialah kita ingin melihat sama ada sesuatu data yang dihasilkan itu memberikan maklumat yang bermakna ataupun tidak bermakna. Saya bagi contoh yang mudah dari segi literasi bila kita mengatakan pertumbuhan ekonomi kita bertambah baik. Jadi dari segi aspek kata pertumbuhan ekonomi bertambah baik, kemungkinan ada yang merasakan mereka tidak menikmati pertumbuhan tersebut. Ini yang memerlukan literasi penerangan kenapa kita mengatakan pertumbuhan baik, kerana corak pertumbuhan yang dinyatakan bertambah baik itu mungkin di peringkat agregat. Kemungkinan ada yang sektor-sektor yang masih lagi pemulihannya agak perlahan. Jadi bagi yang berada di sektor yang pertumbuhan perlahan merasakan that not my data. So ini yang memerlukan literasi kefahaman bahawa ada perkara yang kita letakkan di peringkat agregat, ada yang perkara yang diletak di peringkat yang lebih perincian. Dekat sinilah yang saya lihat bahawa kepentingan statistik sekarang ni yang ingin diketengahkan oleh sistem statistik negara ialah bagaimana kita nak membawa statistik itu dekat dengan rakyat. Di statistik yang bercorak setempat, tempat yang mana masyarakat di situ boleh melihat angka itu dalam konteks environment persekitaran mereka. Datuk, misalnya kita ingin melihat keadaan kos sara hidup di kawasan setempat, daripada mereka melihat kos sara hidup yang Malaysia, mereka nak di tempat mereka. Kemudian dari segi pembekalan sistem pekerjaan dan juga perkhidmatan yang berkaitan dengan kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Dan ini yang diketengahkan dalam pelaksanaan banci ni, Datuk, yang mana kita akan melihat nanti hasilnya, kita akan lihat sejauh mana rakyat Malaysia boleh akses kepada keselamatan, kesihatan. Jadi kita nak supaya konsep pembangunan negara inklusif ini berlaku, dan dengan adanya data yang masing-masing mengumpulkan maklumat tersebut, maka kerajaan akan melakukan sesuatu. Tapi kita kena juga ingat bahawa dalam melaksanakan sesuatu perkara itu tidak boleh dilakukan serentak, in one go lah. Maknanya statistik itu boleh lihat bahawa dia ada memberi keutamaan, Datuk. Maknanya itu sebab keutamaan tadi dia ada yang very severe, pertengahan dan sebagainya. Macam saya bagi contoh result di peringkat perpesaan lah. Yang dah A tu kita tak bimbang lah. Mungkin yang kita bimbang yang di peringkat D. So apa adakan kelah pemulihan dan sebagainya. Akhirnya berlakulah kejayaan yang dirasai secara bersama. Sama juga dalam pembangunan negara, Datuk. Jadi dengan yang adanya data ini, baru ini kita kemukakan tentang kedudukan kemiskinan negara, maka kita akan melihat di mana mereka. So ini yang sedang dilakukan oleh kerajaan, Datuk. Ya. Dan data yang paling dekat dengan rakyat hari ini ialah COVID-19. Mengumpulkan data COVID-19 dia tak sama kot mengumpulkan dengan banci enumerator pergi ke rumah dan sekarang dibuat secara online ya. Mengumpul data di kawasan merah, di kawasan kuning tentu tak sama dengan di kawasan hijau. Kita tak risau sangat. Proses pengumpulan data COVID-19, Datuk. Soalan ini amat penting lah bagi saya. Soalan ini very interesting. Sebab akhir ini banyak rakyat, I think public bertanya, adakah data yang dikeluarkan oleh KKM ini betul, tepat ataupun saja dibuat-buat. Dia adalah, I think persoalan itu yang selalu KKM kena menjawab. Jadi saya harap malam ni saya cuba terangkan dengan jelas kenapa penting data ni. Dari segi konsep yang pertama, sistem ni memang ada. Sistem collection of data ni memang sedia ada even sebelum pandemik ni berlaku. Maknanya daripada dulu kita mempunyai sistem surveillance, Datuk. Surveillance ni kita akan mantau dari segi penyakit, sama ada bencana, kejadian dan sebagainya secara berterusan. Jika kita ada banyak sistem yang kita ada, termasuk sistem surveillance, notification, penyakit jangkit kan, kita ada dalam Dewan Akta Tempat 2. Kita memantau dari segi influenza like illness, kita ada SARI, severe acute respiratory infection, kita ada data makmal, kita ada data hospital, kita ada data, berbagai data yang kita pantau. Dan data-data ini penting, dan daripada peringkat bawah lagi kita dah pantau. Maknanya kita ada di peringkat lapangan seperti di Pejabat Kesihatan Daerah, kita ada di klinik kesihatan, kita ada di pintu masuk negara, kita ada hospital, kita ada makmal dan banyak lagi. Selain daripada data ini punca daripada Prestasi Kesihatan atau PKM, tetapi juga puncanya adalah daripada seperti ATM, Angkatan Tera Malaysia. Kita ada kesihatan, part kesihatan. Kita ada daripada swasta, sama klinik swasta ataupun
hospital swasta. Kita ada makmal swasta lagi. Dan banyak lagi. Hospital, universiti pun. So, ini adalah sumber-sumber data yang kami collect atau kita kumpulkan setiap hari. So, bermakna, daripada peringkat lapangan lagi, daripada bawah lagi, kita kena collect daripada satu peringkat ke satu peringkat. Dari peringkat daerah, naik ke peringkat state. Maksudnya di setiap peringkat ini ada satu verifikasi yang akan dijalankan. Example, contohnya data mengenai kes ataupun kluster yang berlaku contohnya. Jadi selalunya di sini akan dilaporkan kepada Pejabat Daerah Berhampiran. Apabila pegawai menerima pelaporan ini, notifikasi, contohnya daripada klinik swasta lah ya, dia akan notify kepada Pejabat Daerah Berhampiran. Pegawai kita akan kumpul data ni, dia akan verify. Mana apabila kita terima ni, kita pun terus terima. Because kita bercakap mengenai manusia ni. Manusia yang telah dijangkiti kes penyakit COVID ni ataupun kes meninggal dalam zaman dunia disebabkan oleh COVID. Jadi data ni mesti tepat. Mesti betul, tak boleh direka-reka. Di bawah ni verifikasi telah dijalankan oleh pegawai kami dan dia akan analisa dijalankan akan masa satu laporan. Laporan ini akan disemak lagi oleh pegawai penyelia mereka. Selalunya ialah pegawai daerah lah. Dan apabila telah di-verified atau verifikasi jalankan, data ini akan dilaporkan ke peringkat state pula. Jabatan Stan Negeri. Di mana di situ ada CPRC. I think kita selalu sebut CPRC. CPRC di peringkat negeri. Kemudian apabila verifikasi jalankan lagi di peringkat negeri, data ini akan kumpul. Katalah contoh negeri Selangor. Ada 9 daerah. Daripada semua daerah ini akan dihantar kepada state level atau CPRC di peringkat Jabatan Stan Negeri. So data-data ini akan compile, dianalise, akan jadi satu laporan. Laporan ini akan semak lagi oleh pegawai atasan di situ sebelum dihantar ke muka kepada CPRC Kebangsaan. Dan CPRC Kebangsaan ini kami akan memantau seluruh Malaysia. Jadi bayangkan daripada bawah punca daripada katalah pintu masuk makmal hospital semua ni akan dibawa, dikumpulkan, dianalisa dan juga diverifikasikan, dihantar sebagai laporan ke CPRC Kebangsaan. Dan another step lagi, ada level di mana kami kena buat verifikasi. Jadi data ni akan dikumpul daripada 12 hari ini sampai besok 2 tengah hari. Maknanya 24 jam data. Katalah hari ini kita laporkan 851 kes positif COVID. Just bayangkan untuk kita verify data 851 ini bukan mudah sebab kita nak pastikan data yang kita keluarkan ini data yang tepat, sahih dan dia berkualiti. Berkualiti maknanya data ini mesti tepat. Kita kena pastikan kes ini betul kes positif. Adakah kluster ini berkait? Katalah 851 kes. Adakah di kalangan kluster? Bila kluster ini pula, adakah satu kes ni ada epic link ataupun berhubung kait dengan satu kes lain? So very detail information kami akan dapatkan dan memerlukan masa tentu. Kalau peringkat awal berlakunya pandemik COVID-19 ini, Datuk, pada masa itu dalam selalunya press conference yang akan di mana Tan Sri Riji akan mengeluarkan statement mengenai kes-kes ni, pada pukul 2-3 kita buat statement. Betul. Tapi bayangkan apabila kes semakin meningkat, verifikasi setiap peringkat mengambil masa. Dan sekarang kita akan buat press conference oleh Tan Sri Riji pada pukul 5.30 atau pukul 6. Jadi bermakna setiap peringkat itu terdapat proses yang begitu teliti untuk memastikan kami akan menyediakan maklumat, akan menghasilkan maklumat laporan yang tepat, berkualiti. Dan benda ini tidak boleh orang argue about the quality of data, about the ketepatan data ini ataupun meragui data ini. So hari-hari kita akan laporkan. Dan data-data ini penting sebab kita kena lihat bahawa untuk KKM kita berurusan dengan nyawa manusia. Kita bercakap mengenai morbidity, mengenai mortality, kan? Bila talking about mortality ni, kematian orang akan terkejut. Setiap hari ada berlakunya kematian dan sebagainya. Jadi benda ini perlu dengan teliti tepat. Dan apabila kita laporkan, selain daripada kita berkongsi maklumat ini dengan masyarakat, kita juga berkongsi dengan kementerian lain, agensi lain yang berkaitan. Termasuk juga kita akan berkongsi dengan mereka yang contoh kita buat research, kajian dan sebagainya. So data-data ini juga yang kami gunakan setiap hari untuk kami melihat sama adakah ada 7 kawalan pencegahan yang kami laksanakan ini bertepatan, betul. Adakah kita lewat buat tindakan dan sebagainya. Adakah we need to change our mode of prevention and control dan sebagainya. Ini antara yang kita kena tengok. Dan data ini penting juga untuk membuat satu keputusan. Keputusan ini bukan hanya untuk melihat sama ada dari segi kawalan, pencegahan sebagainya, tapi juga untuk melihat dari segi bagaimana adakah capability yang ada ni. Contohnya human resources, cukup tak cukup dengan jumlah kes sekarang ini. Adakah aset ataupun katakanlah PPE diperlukan, cukup tak cukup? Memadai tidak di semua peringkat
kementerian dan sebagainya. So dan same time juga kita juga mohon peruntukan. Berdasarkan data ni juga kita gunakan untuk mohon peruntukan untuk menambah baik, untuk menambah aset, peruntukan untuk contoh pembelian consumable items dan sebagainya, dan berbagai lagi. Dan juga kita juga menengok, kata sekarang orang tanya, okey, berada di zon mana? Zon merah, zon hijau, zon kuning. So ini juga memerlukan data. That's why hari-hari kami akan tengok data dan kita akan assess. Bukan hanya berdasarkan kepada jumlah kes, tapi kami juga akan membuat evaluation ataupun kita panggil risk assessment. Ada satu perkara orang mungkin banyak tak tahu dan nak minta Datuk ceritakan. Untuk mendapatkan data hasil daripada keputusan makmal, bagi kawasan bandar mudah. Bila kawasan luar bandar, dari satu tempat yang diambil ujian swab, nak dihantar ke makmal itu, ada waktunya mengambil masa. Okey, dia ada beberapa perkara kita lihat. Satu ialah tempat kita ambil sampel, swab, kita buat swab. Kata sekarang ni kita ambil situasi di Sabah. Kita faham bahawa situasi Sabah ni berbeza dengan situasi di Semenanjung. Sabah ni mungkin limitasi dia berada lokasinya jauh dan memerlukan pengangkutan. Sistem pengangkutan yang memerlukan untuk hantar sampel ni dari satu tempat ke satu tempat. Berbanding macam di Semenanjung dekat dan banyak klinik atau makmal swasta dan sebagainya. Jadi situ apabila sampel diambil, kita ada letak schedule tu. Beberapa katalah satu hari beberapa kali kita mesti hantar ke makmal. Dan apabila kita hantar ke makmal, data itu telah di-key in dalam sistem. Kita panggil sistem SIMCA yang kita gunakan untuk makmal ni. So jadi maknanya apabila kita ambil swab, data akan di-key in immediately lepas tu oleh pegawai di situ. That's why kita perlu ramai pegawai untuk key in data. Dan dengan sistem ICT yang kita ada, data itu akan disampaikan kepada makmal. So apabila makmal menerima sampel, dia start dia punya kita panggil turnaround time. Dia bermula terima sampel sampai result itu diterima. Jadi di situ kita harap supaya result ini dapat dalam tempoh 4 jam. Itu dipanggil turnaround time, di mana apabila sampel terima sampai result dikeluarkan. So dia automatik melalui sistem SIMCA tu, secara automatik daripada tempat ambil sampel sehinggalah result akan keluar secara online situ. Saya antara pengguna data itu hampir setiap hari dalam mesyuarat sidang COVID-19 MKN yang lazimnya dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Jadi data ini dia bukan angka. Di sebalik data itu manusia. Kalau dalam kes COVID ni mereka yang kena jangkitan. Begitu juga angka-angka tentang frontliners, tentang bekalan, tentang aset dan sebagainya. Sekali lagi Datuk, soal literasi statistik ini. Setengah-setengah orang dia tahu penting, tetapi dia ambil sambil lewa saja. Angka yang ada masanya sama ada jabatan Datuk atau jabatan kementerian lain mengeluarkan angka-angka tertentu, dia buat endah tak endah. Macam mana kita nak mendidik rakyat? Baik, terima kasih Datuk. Jadi kalau kita lihat data ni sebenarnya adalah kehidupan. Jadi kalau kita lihat sistem statistik negara kita ini daripada kelahiran sampai kematian, sekarang kita ada lebih kurang 32.7 juta anggaran yang muktamadnya hasil pada banci nantilah kita akan lihat. Jadi daripada setiap kelahiran yang kita ada satu tahun lebih kurang 550,000 ataupun senang ingat setengah juta setahun lah kelahiran Malaysia ini. Maka daripada kelahiran itu bermakna kerajaan kena ambil perhatian bahawa dengan 500,000 itu mereka akan membesar, memerlukan kemudahan kesihatan. Bila memerlukan kesihatan, pasti dia perlukan ada ratio antara bilangan katil, bilangan hospital, di mana mereka, di mana disentif duduk sebagainya. Kemudian selepas umur 6 tahun pula, dia perlukan persekolahan. Jadi benda-benda yang saya nyatakan ni, kesihatan, sekolah bukan disediakan oleh individu, perlu disediakan oleh kerajaan dalam sistem bernegara. Kemudian bila dah sampai pula ke umur bekerja, selepas graduate pula memerlukan pekerjaan. So pekerjaan, semua orang bila keluar daripada sekolah ataupun sistem pendidikan, masing-masing ibu bapa nakkan anak bekerja. Kerajaan perlu menentukan di mana peluang pekerjaan nak dibentuk. Maka kita ada teori-teori ekonomi, maka teori ekonomi itu perlu disokong dengan data-data secara empirikal, di mana kita ada comparative advantage, di mana yang boleh kita berjual beli
yang membolehkan kita mengeksport barangan dan sebagainya. Maka data-data ini akan menghasilkan di mana, dan kita tahu kalau dulu kita tak beri, mungkin ini saya menceritakan sebelum berlaku COVID ni lah. Kalau dulu negara kita dalam sektor pertanian, dan kita tahu sektor pertanian is very volatile, dan dulu peringkat awal tahun 70-an 80-an lebih kurang 30% sumbangan sektor pertanian dan workforce kita berada di situ. Jadi oleh kerana kita ingin keluar, dan pada tahun 70 pun kemiskinan kita daripada siap 100 orang 49 orang miskin, 49%. Maka dengan adanya data tu, maka kerajaan mengambil tindakan. Maka menjadi tanggungjawab sebuah kerajaan bila seseorang tu lahir, saya kata tadi, lahir perlukan kesihatan, pendidikan, lepas tu bila dah habis sekolah universiti pula perlu disediakan peluang pekerjaan. Di sini peranan data tadi. Maka dengan adanya perancangan yang dilakukan kerajaan, misalnya sebelum ni kita tidak beri tumpuan pada sektor pelancongan. Bila kita lihat rupanya di sektor pelancongan sebelum COVID ni, sumbangan begitu besar kepada pekerjaan kita, lebih kurang 3 juta. Dan juga sumbangan kepada ekonomi begitu tinggi. Demikian juga dalam sektor services, menyatakan bahawa ciri-ciri untuk negara maju, kita perlu kehadapan dalam sektor services. Kita sedang menghampiri 60%. So dengan adanya data ini, supaya kita lihat bahawa dengan ada sistem statistik yang baiklah membolehkan perancangan dibuat dengan teratur. Dan tambah pula lagi, bila dah ada pekerjaan pula, kita kena tahu pula corak taburan pendapatan, siapa yang dapat di peringkat tinggi, pertengahan, adakah yang tercicir. Mana kita tidak nak kemakmuran negara itu dinikmati oleh segolongan. Mana data ni akan memperihalkan apa yang patut dilakukan. Kita sebagai individu tidak boleh melakukan sesuatu, tetapi dalam konteks sistem bernegara, kita boleh melaksanakan penambahbaikan ataupun mengukuhkan apa yang telah ada dan membaiki sekadar kelemahan. Tapi asalnya tadi, data-data individu lah yang kita kumpulkan daripada seluruh negara, dan pastinya orang ramai mengetahui bahawa kaedah pengumpulan data ni ada dua peringkat. Satu, pelaksanaan banci. Banci itu kita pergi setiap unit setiap kalau penduduk ni setiap orang penduduk lah. Tetapi satu lagi kita ada sampel lah. Yang sampel ni kita nak dapatkan dia punya trend, dapatkan indikator awal yang kita laksanakan secara bulanan, suku tahunan dan tahunan. Jadi data-data inilah yang akan beri petunjuk kepada kerajaan untuk kita mengambil tindakan. Saya ambil satu contoh yang mudah untuk para pendengar memahami. Kalau dulu kalau kita ingat waktu kita diancam oleh tsunami, kita tidak satu ada alat yang menentukan bahawa tsunami akan datang. Tetapi dengan teknologi kita dah ada sistem yang memberi warning awal bahawa tsunami akan datang, menyebabkan aktiviti menyelamat, memindahkan kepada tempat yang lebih selamat dilakukan. Sama juga dalam konteks ekonomi, konteks sosial, data akan ring bagi indikator. Contoh sekarang bagi indikator menunjukkan warga tua semakin ramai, 3 hingga 4 juta. Adakah kita ready? So kalau tak ada data, mana kita akan free flow macam tu dan meraba-raba lah. Terhaba-haba. Dan kita pula bila ada kata budak jangka hayat pula makin panjang. Dulu kalau kita tak tahu bahawa jangka hayat kita sekarang 72, 77. So adakah kita ready dari segi hari tua, dari segi saving dan sebagainya. So perkara-perkara ini yang diteliti, ini semuanya berasaskan data. Dengan ada data baik, maka kesempurnaan ataupun penambahbaikan dapat dilakukan. Dan ini yang mungkin secara individu, data itu tidak memberi makna apa-apa, tetapi bila dikumpulkan, dijadikan tindakan polisi dan diterjemahkan kepada penghasilan. Tapi kita tak dapatlah menerangkan data ni macam menggunakan air dan elektrik. Maknanya data ini digunakan secara kolektif, kecuali yang buat research atau buat kajian untuk dissertation dan sebagainya. Tapi untuk rakyat umum, data ni lebih kepada tujuan bernegara. Tapi ada juga yang bercorak individu. Contohnya mungkin kita bergerak daripada point A kepada point B, kita pakai navigator tu. Kalau kita tekan waste tu, dalam tu ada information. Itu menggunakan data dalam tu. MySejahtera. Ya. Okay, MySejahtera satu lagi. I think MySejahtera ni this adalah topik yang dia menggunakan data kan? Menggunakan data. Ya. So dia MySejahtera ni satu aplikasi aplikasi yang sekarang kita gunakan, because sebelum ni kita record semua everything melalui manual. But melalui MySejahtera ni juga, di mana kita juga mempunyai data situ. Data ni, bekas MySejahtera ni banyak kegunaan dia sebenarnya. Ada 5-6 kegunaan yang kita boleh perolehi daripada MySejahtera. So, daripada kita mengambil data tu, dimasukkan ke dalam e-COVID. E-COVID ni satu sistem di mana kita mengumpul data-data, dan data ini kita akan, tadi kita kata kita analyse, jadikan laporan
di mana COVID ni akan masyarakat akan bagi input kepada COVID tadi itu. Selain daripada itu, MySejahtera ni juga sebenarnya boleh digunakan untuk pelanggan. Dia untuk kita sebagai yang menyediakan ni perkhidmatan, tetapi dia juga banyak kegunaan untuk orang yang menggunakannya. For example, sebagai contoh dalam MySejahtera ni, kita boleh menggunakan kegunaan seperti apabila kita nak menilai status kesihatan kita. Di situ kita ada panggil home assessment tool. Maknanya kalau kita tengok, okey, hari ini kita sihat tak sihat, kita akan check. Ada batuk, demam dan sebagainya. So kita akan tengok whether we are lower risk atau high risk dan sebagainya. Ataupun di situ juga kita akan tengok, di manakah kemudahan kesihatan yang berada, yang boleh pergi membuat swab dan sebagainya. So kita ada senarai hospital dan klinik-klinik yang boleh kita pergi untuk dapatkan pemeriksaan dan sebagainya. Ataupun kita kata kita perlukan maklumat dekat mana kawasan hotspot dia, yang red zone, yellow zone, green dan sebagainya. Kita boleh masuk akses kepada MySejahtera. Ataupun ia juga untuk consultation. Kata sekarang ni virtual consultation, kita juga boleh dapat maklumat daripada MySejahtera. Tapi benda-benda perkara ni ramai orang pertikaikan dari segi confidentiality. Jadi ini penting yang saya perlu tekankan bahawa semua maklumat yang di-key in oleh seseorang itu ialah di bawah Akta 342 dan dia betul terjaga keselamatannya. Begitu juga di bawah Akta Perubatan dan satu lagi dari segi personal data dan juga confidentiality. Jadi kita tidak perlu khawatir dari segi data-data ini akan digunakan pakai oleh individu tertentu dan sebagainya, tapi kalau dia terjaga dari segi keselamatan sebagainya. Kita kena fikir betapa besarnya kegunaan MySejahtera ni untuk kita satu untuk memantau diri kita, status kesihatan kita. Kita juga boleh trace kat mana kawasan di mana berlakunya kes. Kita juga menggunakan berbagai perkara untuk konsultansi dan sebagainya. Jadi jangan ragu-ragu untuk menggunakan MySejahtera, because dia adalah hak kerajaan. Dia adalah hak kerajaan, aplikasi yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang kerjasama Majlis Kesihatan Negara dan juga SKMM lah. Dan data COVID-19 ni kita ada standard dia kan, international standard dia. Ikut WHO. Betul. Ya. Soalan akhir, Datuk. Tak pernah ke orang manipulate data kita? Ya. Soalan cepu mas tu. Dalam seminit. Jadi memang kalau kita lihat data ni, kita boleh lihat berbagai dimensi. Ya. Jadi manipulasi sebenarnya boleh dilakukan bila mana manusia mengambil inferensi ataupun maksud yang sebahagian daripada maksud keseluruhan. Ini yang manipulasi yang dilakukan. Tetapi dalam dunia yang bermaklumat ni, ramai boleh mengetahui bahawa data itu tidak tepat dia punya penafsirannya. Jadi dengan adanya sistem dunia yang kita berada negara maju, bagi saya untuk manipulasi itu begitu sukar, Datuk. Terutamanya data ni dia ada dia punya trend dia. Jadi bila kita buat manipulasi, dan dia punya lagi satu kan kesimbangan tu boleh nampak daripada one side to another side. Kalau kata macam pendapatan dengan perbelanjaan lah. Kalau kita declare pendapatan rendah tapi kita lihat cara perbelanjaan tinggi, kita boleh trace. Mana kita boleh buat, kita panggil cross check lah, validation. Tapi keselamatan data ini itu antara tanggungjawab kementerian saya juga. Betul. Dan ini termasuk juga dalam konteks keselamatan cyber supaya sistem tak kena hack dan sebagainya. Dan kerana itu kita ada perancangan, kita ada NAKSA yang buat dasar, kita ada Cyber Security Malaysia yang menjaga keselamatan data-data dan sebagainya. Baiklah, saudara, data, statistik kita perlu faham dan kita perlu tahu menggunakannya. Tanpa data, tanpa statistik, kita tiada maklumat yang tepat. Kita akan kurang wisdom atau kebijaksanaan dalam membuat keputusan, sama ada secara sendiri ataupun pihak kerajaan. Saya tinggalkan dengan kita menonton ada video berkaitan dengan hal ini, dan sehingga kita bertemu lagi. Selamat malam di mana jua anda berada. Tak kira walau apa cabaran dan aral melintang, statistik meringankan segala beban yang menjelma. Gementar tiada, bersama kita teguh hadapi. Bentala dipenuhi misteri, namun statistik kan melindungi. Statistik petunjuk realiti. Kesejahteraan negara, perpaduan seluruh bangsa dengan irama data. Tidak hanya berbicara pagi hingga ke senja, semangat yang terus membara.
Namun statistik kan melindungi, statistik petunjuk realiti. Kesejahteraan negara, perpaduan seluruh bangsa dengan